Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita nak berkongsi bersama-sama dengan izin Allah supaya semua umat Nabi Muhammad mendapat manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan. Bersempena dengan bulan Sya'ban, iaitu bulan yang diwajibkan puasa Ramadan, dan bersempena juga dekat dengan Ramadan kali ini 1441 Hijrah, umat Nabi Muhammad telah berpuasa Ramadan sebanyak 1440 kali. Kerana puasa Ramadan diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad pada tahun 2 Hijrah. Bermaksud puasa Ramadan ini diwajibkan kepada Rasulullah dan seluruh umat baginda Rasul pada tahun 2 Hijrah. Selepas 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi duduk di Mekah sebagai seorang Rasul 13 tahun. Belum ada kewajipan Ramadan. Lepas hijrah, tahun pertama tak lagi, tahun kedua bulan Sya'ban, baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan sesiapa yang melihat di kalangan kalian anak bulan falyasum, maka berpuasalah. Jadi ayat yang mewajibkan puasa Ramadan ke atas umat Nabi Muhammad itu turun pada tahun 2 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan, sudah 1440 kali umat Rasulullah SAW ini bertemu dengan bulan yang mulia ini, itulah bulan Ramadan. Yang ketiganya, tuan-tuan, puasa ini bukanlah ibadat pertama yang diberikan ke atas umat Nabi Muhammad, tetapi puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah satu ibadat yang telah difardukan kepada kalian, kata Allah, iaitu umat Muhammad, seperti mana puasa ini juga pernah dan telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Kalau kita berasa susah untuk berpuasa, saya dan kita semua, maka kita kena ingat seluruh umat-umat tauhid yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, umat-umat mereka juga berpuasa. Subhanallah. Seronok kita rasa ada satu hubungan yang begitu rapat di antara semua orang Islam di dalam alam ini, sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari ini yang 1441 tahun ini. Ibadah ini, jenis menahan lapar dan dahaga ini pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu juga. Alhamdulillah, di atas Tuhan yang satu ini, Tuhan yang Esa ini, yang mengumpulkan ke semua umat, yang membuatkan kita berasa sangat rindu dengan umat-umat terdahulu. Rasa nak jumpa kerana Tuhan kita satu, ibadah kita satu, syariat kita berbeza, cuma agama kita itu satu, itulah Islam keseluruhannya. Muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian,
Saya menggunakan kitab karangan Ustaz Muhadir Haji Jul, iaitu 206 permasalahan puasa. Yang akan kita tengok secara ringkas lah, sebab kita akan habiskan insya-Allah 206 soalan ini di dalam, saya tak tahulah berapa siri kan, buat sikit-sikit lah, insya-Allah kita akan habiskan. Saya tak baca dah muqaddimah pengarang. Semoga beliau dan guru-guru beliau dirahmati Allah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua mendapat manfaat daripada penulisan beliau, insya-Allah. Yaqulul musannifu hafizahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Bahagian pertama muka surat 1. Kefarduan puasa Ramadan. Yang ni tadi saya dah sebut dalam muqaddimah, itu soalan pertama. Puasa Ramadan diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Sya'ban seperti sekarang ni. Sekarang ni kita di bulan Sya'ban. Kita hari ni masuk berapa, Rahmat? 10 Sya'ban. Hari ni dah 10 Sya'ban. Subhanallah. Dah masuk 10 Sya'ban. Okey. Menurut Al-Imam Asy-Syarqawi, Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Baginda wafat pada tahun 11 Hijrah. Puasa wajib pada tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. 9 kali Ramadan. Nabi berpuasa 9 kali Ramadan. Selesai. 8 bulan sebanyak 29 hari. Nabi puasa Ramadan 9 kali. 8 kali Ramadan Nabi puasa 29 hari. 1 kali Ramadan Nabi berpuasa 30 hari. Jadi bulan Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ni sama ada 29 atau 30. Dia tak ada 32, tak ada 31. Bulan Islam Muharram sampailah Zulhijjah sampai akhir 29 ataupun 30. Maka sepanjang hidup Nabi berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. 8 kali Ramadan Nabi berpuasa 29 hari, dan 1 kali Ramadan Nabi berpuasa 30 hari. Siapa yang tak perasan, balik buka kalender Islam, kalender Hijri, kalender Hijriyah tu, tengok Muharram berapa hari, Safar, Rabiul Awal berapa hari, Rabiul Akhir berapa hari, Jamadil Awal berapa hari, Jamadil Akhir berapa hari, tengok yang tu. Okey, kemudian ada pendapat yang mengatakan hanya 2 kali atau 5 kali sebulan penuh. Bila sebut ada pendapat, tuan-tuan hafal satu cukuplah untuk mudah ingat. Nabi puasa Ramadan 9 kali. 8 kali Ramadan Nabi berpuasa sebanyak 29 hari. 1 kali Ramadan Nabi berpuasa 30 hari. Selesai soalan pertama. Kemudian istilah Ramadan. Disebutkan oleh musannif di sini, dulu orang Arab ketika nak meletakkan nama bulan, selalunya, tak semua, tetapi kebanyakan bulan Ramadan ni jatuh pada musim panas. Jatuh pada musim panas. Maka dinamakan Ramadan daripada madatu ramad, ra mim dad, yang bermaksud panas. Ada juga pendapat yang mengatakan Ramadan ini mampu membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu pendapat para ulama. Soalan yang kedua selesai. Kita tengok soalan yang ketiga. Erti puasa. Dalam bahasa Arab, puasa saumun, puasa. Saumu Ramadan. Saumu Ramadan, puasa Ramadan. As-saum. Tuan-tuan tengok muka surat 2. Erti puasa. A-S-H tu ash, bukan ash, as. Kalau kita baca bahasa Melayu ni asyaum, bukan asyaum, as-saum. Alif lam sad waw mim. As-saum dalam bahasa artinya menahan diri daripada sesuatu, menahan. Dari segi bahasa ni maksudnya dalam kamus Dewan Bahasa Arab. Buka kamus Dewan Bahasa Arab,
Lisanul Arab ke, apa nama ni, kitab Lisanul Arab dan selainnya, tuan-tuan buka perkataan saumun, dia akan tulis al-imsak, menahan. Itu secara bahasa, dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kalau kita sebut samatir riyah atau samatir rih, samat ar-rih maksudnya angin terhenti, menahan, tertahan, berhenti maksud. Okey. Begitu juga samat al-khiyal, kuda berhenti, tertahan kuda. Kuda ketika musim perang tidak dikeluarkan ke medan perang, dia letakkan di dalam kandang, maka disebut samat al-khiyal, khuyul, samatil khuyul. Okey ya, tuan-tuan. Itu dari segi bahasa. Dari segi syarak, apa maksud dari segi syarak? Maksudnya perkataan saum, perkataan saum kalau dalam kamus bermaksud menahan, tertahan, saum, menahan. Al-imsak. Kalau dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh, saumun bermaksud menahan diri. Itu cara tuan-tuan kita baca kitab dari segi syarak. Dari segi syarak, apa maksud dari segi syarak? Perkataan yang sama, tetapi kalau dalam kitab fiqh maksud yang berlainan. Begitulah kaya bahasa Arab ni tuan-tuan. Sudahlah satu-satu perkataan dalam bahasa Arab tu, kadang satu-satu benda dalam bahasa Arab diwakili oleh 4 perkataan, 8 perkataan, berbelas-belas perkataan. Macam singa, asadun singa, hizabrun singa, naufal singa, apa lagi, semua tu merujuk pada Usamah singa, kan? Semua tu singa. Ini kaya perkataan Arab, kaya perkataan Arab. Sudahlah satu-satu benda dalam bahasa Arab ni boleh diwakili oleh banyak perkataan. Kemudian kalau perkataan tu duduk dalam ilmu ni, maksud dia lain pula. Dia duduk dalam ilmu ni, maksud dia lain. Duduk dalam ilmu ni, maksudnya lain. Dan pelbagai. Gitulah, subhanallah. Okey, saya tak mau keluar sangat tajuk tu. Kita nak terus kepada perbahasan ni. Dari segi syarak, ia bermaksud apa ia? Ia tu puasa. Ataupun saumun, kalau tengok dalam kitab fiqh apa maksudnya? Menahan diri daripada makan dan minum serta segala yang boleh membatalkan puasa. Apa lagi selain makan dan minum? Selain makan dan minum yang boleh membatalkan puasa, murtad, kan? Okey. Jadi puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta segala yang boleh membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu fi ihdas sabilain, ke dalam salah satu daripada 2 jalan, qubul ataupun dubur. Jadi kita jaga diri kita daripada makan, minum serta semua yang boleh membatalkan puasa. Daripada bila? Daripada terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh, sehingga tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Terbit fajar. Terbit fajar ni untuk bahasa mudah subuh tu lah. Hak kita duduk sembahyang subuh, itulah terbit fajar. Sekarang subuh 6 di Kedah 5.59 campur 8 minit 6-7 minit. 6-7 minit di Kedah, 6-7 minit. Bermula 6-7 minit tak dibenarkan makan, minum dan melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Sebab puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang boleh membatalkan, bermula daripada terbit fajar. Apa maksud terbit fajar? Subuh lah. Fajar ada 2, fajar kadhib, fajar sadiq. Fajar kadhib, fajar sadiq.
Mula-mula dia akan keluar dulu fajar kadzib. Selepas daripada tu dia akan keluar fajar sadiq. Fajar sadiq itu subuh. Fajar sadiq itu subuh. Nah, fajar kadzib ni dia menegak macam tu. Fajar sadiq pula dia berserakan. Okey. Kemudian okey, jadi terbit fajar. Apa ni terbit fajar? Terbit fajar ni ialah subuh. Senang. Terbit fajar ialah subuh. Bilakah berakhir puasa? Tenggelam matahari. Benda apa tenggelam matahari, Ustaz? Tenggelam matahari ni maghrib. Tenggelam matahari maghrib. Jadi ada yang pertama terbit fajar kadzib. Yang kedua terbit fajar sadiq. Yang ketiga terbit matahari. Terbit matahari. Yang keempat ada tergelincir matahari. Yang kelima ada tenggelam matahari. Ada lima istilah. Yang pertama terbit fajar kadzib. Yang ni tak subuh lagi. Kedua terbit fajar sadiq. Ini subuh. Yang ketiga terbit matahari. Yang ketiga terbit matahari ni habis waktu subuh. Sekarang ni terbit matahari 7.14 di Kedah. Dipanggil syuruk. Terbit matahari ni dipanggil syuruk. Syuruk ni habis main subuh. Yang keempat tergelincir matahari. Yang ni zuhur. Tergelincir matahari zuhur. Yang kelima tenggelam matahari ni maghrib. Puasa bermula terbit fajar sadiq, ni waktu yang kedua tadi, berakhir tenggelam matahari. Ni yang ketiga tadi ni. Ini. Minta maaf lah kalau yang tak biasa dengar kan, itulah dia punya perbahasan dia, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, gitu. Kemudian selesai erti puasa. Seterusnya hukum puasa Ramadan. Apakah hukum puasa Ramadan? Tuan-tuan, saya nak nasihat diri saya dan kita semua. Sekarang ni PKP, tanya anak-anak, apa hukum puasa Ramadan yang kita duk puasa tiap-tiap tahun? Tanya tuan-tuan. Tanggungjawab untuk mengajarkan fardu ain ini adalah tanggungjawab ayah dan suami. Suamilah yang wajib mengajarkan isterinya. Ini ilmu. Al-ma'lum minad dini bid-darurah. Maklumat-maklumat yang mesti kena tahu. Mesti orang yang di bawah tanggungan kita kena tahu. Hukum berpuasa Ramadan. Nampak simple ni. Orang yang ahli mengaji masjid surau sebelum PKP kan, selalu duduk pergi semayang masjid surau. Allah Ustaz, hukum puasa Ramadan ni Ustaz tak ada orang tak boleh jawab. Jangan kata macam tu tuan. Tanya dulu anak-anak. Kan? Sebab saya mengajak sekolah menengah. Kan, dahulu 8 tahun saya mengajar sekolah menengah, saya tahu keadaan anak-anak remaja kita sekarang sangat menyedihkan. Benda-benda yang basic information pun, maklumat yang sangat asas tak tahu. Tanya Rasul Ulul Azmi, tanya maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun tak boleh dijawab. Wahai ayah, wahai suami, ketahuilah isteri dan anak-anak kamu di bawah tanggungjawab kamu untuk kamu sampaikan. Berkata pengarang Ustaz Muhadir pada soalan keempat, ijma' mengatakan bahawa puasa bulan Ramadan adalah fardu. Puasa bulan Ramadan adalah fardu. Ini tak ada khilaf tuan-tuan, tak ada khilaf. Kun ada seorang ulama pada kurun tertentu, kurun sekian-sekian, sebut bahawa puasa bagi dia adalah sunat muakkad. Tak sama macam korban. Korban ada yang kata wajib, ada yang kata sunat muakkad, melakukan korban. Begitu juga witir, ada yang kata wajib indal Hanafiyah, dan ada yang kata sunat muakkad. Adapun puasa Ramadan ijma' keseluruhan para ulama, ke semua mazhab dan ke semua ulama, termasuk ulama-ulama di luar mazhab 4 pun mengatakan ianya fardu puasa Ramadan.
Soalan kelima, rukun ataupun fardu puasa. Rukun ataupun fardu puasa. Rukun dengan fardu puasa apa beza? Sama. Syarat diluar. Syarat diluar. Rukun atau fardu sama. Syarat benda lain. Tetapi kalau tak ada syarat, tak sahlah puasa itu juga. Tak ada rukun pun tak sah, tak ada syarat pun tak sah juga. Cuma apa beza rukun dengan syarat? Rukun adalah diri puasa itu. Syarat dia berada di luar yang menyokong puasa tu, tapi kedua-duanya sama penting. Pokok pisang, daun dia itu rukun, batang dia rukun, akar dia rukun, buah dia rukun. Tanah itu syarat. Air yang untuk dihidup itu syarat. Udara itu syarat. Cahaya matahari yang itu syarat. Itu. Bolehkah pokok pisang tanpa tanah? Tak boleh. Tetapi adakah tanah itu sebahagian daripada pokok tu? Bukan. Itulah perbezaan fardu dan syarat. Fardu dan syarat. Rukun atau fardu puasa ada dua. Rukun dengan fardu sama. Rukun atau fardu puasa ada dua. Yang pertama, menahan diri daripada melakukan apa yang boleh membatalkan puasa. Yang kedua, niat pada malam hari. Niat pada malam hari. Soalan yang kelima. 6. Kenapa niat puasa fardu mesti ada? Saja aku puasa fardu. Kan kita niat pada waktu malam. Kenapa kena sebut fardu? Ni di sisi Syafi'i ya. Di Malaysia ni mazhab Syafi'i tau. Kita ni mazhab Syafi'i. Jadi kita berpuasa mengikut mazhab Syafi'i. Kalaupun orang itu dia pakar mazhab Hanafi contoh, mengaji di mana-mana tempat mazhab Hanafi, dia reti, dia boleh mengajak kitab fiqh Hanafi. Dia balik, dia tak mengajak fiqh Hanafi kerana meraih penduduk setempat di Malaysia yang mana rujukan para muftinya, rujukan asas mufti-mufti di Malaysia yang mu'tabar ini adalah mazhab Syafi'i, dan amalan penduduk setempat di Malaysia adalah berpandukan mazhab as-sadati syafi'iyah. Maka pendakwah yang bijak, pendakwah yang cerdik, pendakwah yang rasional, yang hakim, da'i yang hakim, alimun yang bijaksana, dia takkan buat masuk mazhab itu dan ini untuk diterangkan kepada masyarakat, ataupun dia mengajak masyarakat untuk mengamalkan mazhab lain di tempat yang kebanyakannya adalah beramalan dengan mazhab Syafi'iyah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, puasa mesti sebut puasa fardu. Niat puasa fardu mesti ada untuk membezakan dengan hanya semata-mata menahan lapar. Ia juga untuk membezakan dengan puasa sunat. Dengan puasa sunat. Nanti kita tengok, wallahu alam ada dalam ni perbahasan puasa sunat. Saja aku puasa sunat esok hari, itu dah boleh. Kan kalau puasa sunat Isnin, puasa sunat Khamis. Kecuali puasa-puasa sunat yang muayyan. Saum muayyan. Kalau puasa sunat yang umum tu boleh sebut macam tu saja. Saja aku puasa sunat. Cukup. Kan? Tapi kalau puasa Ramadan, saja aku puasa fardu. Ramadan. Okey. Untuk membezakan dengan puasa sunat. Soalan ketujuh, kenapa perempuan yang haid tak boleh berpuasa? Kalau puasa juga hukumnya haram, maksudnya berdosa. Okey. Perempuan yang haid tak boleh berpuasa, hukum dia litta'abbudi. Kerana apa maksud ta'abbudi? Kerana itu kehendak syarak. Tak faham juga, kerana itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je jawapan dia, kehendak Allah. Apa sebenar-benar rahsia dia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam syurga insya-Allah pakat-pakatlah tanya kan, tanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa dulu, contohlah contoh, kenapa dulu orang haid tidak boleh berpuasa? Nah, bukan saja puasa Ramadan, bahkan puasa sunat pun tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey, sah ataupun tidak? Itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak payah bahaslah. Tengok yang asas cukuplah, kita tengok yang asas. Kemudian soalan ke-8. Kita ada 11 soalan untuk yang bab pertama. Antara puasa dan jemputan. Kalau satu orang puasa sunat, soal 4. Dia ke majlis perkahwinan ataupun kenuri atau apa-apa keraian. Kenuri, orang panggil buat kenuri, kahwin ke atau bukan kenuri kahwin ke. Maka afdal, kata para ulama, lebih utama dia berbuka. Siapa dia ni? Hak puasa tadi ni lah, hak puasa sunat tadi. Dia ni siapa? Yang berpuasa sunat tadi. Tuan-tuan, bulat perkataan dia, buat anak panah, pi kat berpuasa sunat, garis kataan berpuasa sunat. Dia berbuka, afdal dia berbuka dan memakan hidangan jika orang yang menyebutnya boleh tersinggung jika dia tidak memakan hidangannya. Kita kenal orang tu. Dia ni kalau dia jamu makan, tak makan, esok tarik muka. Nanti tarik muka. Tuan-tuan. Jadi saya dulu balik tak berapa nak gemuk sangat. Kemudian bila balik berceramah apa semua, orang jamu makan. Adakah orang jamu mungkin 7.30? Lepas ceramah orang jamu makan. Jadi bila makan lewat, subhanallah, badan pun makin besar. Dan pernah saya ambil keputusan untuk tak makan. Makan siap-siap, tak makan. Bila tak makan, orang tarik muka. Subhanallah. Betul ni hak yang Ustaz Muhadir sebut ni kan. Jadi tempat tu kita tahu lah. Tempat tu kita tahu dah. Walaupun yang saya cerita tadi malam lepas ceramah kan, cuma nak beritahu suasana tu. Kalau kita puasa sunat, afdal kita berbuka jika orang yang jemput tu boleh tersinggung kalau kita tak makan. Tapi kalau dia tak tersinggung, meneruskan puasa sunat lebih afdal. Ini untuk puasa sunat. Itu untuk puasa sunat. Jika dia berpuasa wajib seperti puasa qada. Dia puasa qada bukan Ramadan, puasa qada. Bulan Safar, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Dia puasa qada, lepas tu pergi kenuri. Maka tidak boleh dia membatalkan puasanya. Tak boleh dia batalkan puasanya. Kalau dia batalkan puasa itu, dia berdosa. Dia berdosa. Okey, kemudian nombor 9. Berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i, boleh tak? Ni yang saya sebut tadi. Ni yang saya sebut tadi. Ulama bahas tak benda tu? Ulama bahas. Ada dalam kitab Tanwirul Qulub, dibahaskan. Tidak boleh berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i. Itu di negara kita. Di negara kita. Sebab mufti-mufti kita mazhab Syafi'i, qadi kita mazhab Syafi'i. Kecuali lah di tempat yang bercelaru, yang tak ada mazhab. Di Malaysia ni, yang tak ada mazhab, celaru lah tu. Kan, tak ada panduan. Ikut mazhab ni, celaru. Dan orang awam tak boleh nak berpegang kepada satu sistem yang umum. Sebab itu ribuan tahun para ulama kita mengajar dan mendidik, mentarbiah ummah untuk berpegang dengan mazhab. Kecuali pada certain keadaan dibenarkan untuk taklid dengan mazhab lain. Bukti para ulama sejak dahulu, imam-imam besar yang bertaraf mujtahid tetapi juga berpegang dengan mazhab, ialah dalam kitab-kitab fiqh disebutkan. Tempat tu pegang dengan mazhab apa? Mufti dia mazhab apa? Qadhi dia mazhab apa? Itulah mazhab orang awam di tempat tersebut. Tuan-tuan sekalian. Maka tak boleh berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i. Umpamanya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kerana dia tidak tahu syarat, rukun, perkara yang batal ikut puasa dalam mazhab lain. Tuan-tuan. Okey. Kemudian nombor 10, soal 5. Kanak-kanak berumur 10 tahun tidak mahu berpuasa. Apa hukumnya? 10 tahun baligh ke belum?
kita baca, kita tengok. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, jika kanak-kanak yang berumur 10 tahun tidak mahu berpuasa, maka dibolehkan kepada kedua-dua orang tuanya atau penjaganya, sama ada orang tua kanak-kanak tersebut ataupun penjaga. Ini kepada anak-anak yatim lah, anak-anak yatim kan, yang tak ada ibu ayah, penjaganya lah. Maka boleh kedua-dua orang tua atau penjaganya menghukumkannya. Dhamir ila aina ya'ud hadzal ha, hukumkannya tu kepada siapa? Kanak-kanak umur 10 tahun yang tak mau puasa. Tunya tu. Laki ke perempuan ustaz? 10 tahun laki-laki atau perempuan. Nah, yang tidak baligh lagi lah. Ini yang belum baligh, kanak-kanak yang belum baligh. Secara umumnya 10 belum baligh secara umumnya. Okey ya. Jadi bila dah umur 10 tahun tak mau berpuasa, maka boleh kita menghukumkannya dengan cara merotan. Umpamanya, merotan. Rotan pula tak boleh pukul di kawasan-kawasan yang mudarat, yang memudaratkan tubuh badan dia, seperti dada, seperti muka. Muka ni haram, muka haram. Kalau ambil air semayang, kita hempas air ke muka pun hukum dia makruh. Menghempas air ke muka tu hukumnya makruh. Muka ni tempat yang muhtaram, tak boleh tampak kepala, sepak muka orang kan, sepak pukul lah maksudnya, itu haram. Suami menyepak isteri di muka haram, guru menyepak anak murid di muka haram. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Jadi ibu ayah atau penjaga boleh merotan anak tadi ni dengan niat mendidik dan menunjukkan kepada anak tadi bahawa ibu dan ayah tersebut tidak setuju dengan tindakan anak yang tak mampu puasa tadi. Dan sekalian, okey. Kemudian kalau budak itu belum mumayyiz, bukan baligh, belum mumayyiz, tapi dia nak puasa, sah ataupun tidak puasa dia? Jawapannya tidak sah. Puasa sunat pun tak sah, puasa Ramadan pun tak sah. Belum mumayyiz, budak umur 3 tahun nak puasa dan dia mampu berpuasa. Contoh, dia mampu 4 tahun. Belum mumayyiz, dia mampu berpuasa, puasanya tidak sah. Syarat sah dia mesti mumayyiz untuk membuatkan puasa itu jadi sah. Nombor 1, belum mumayyiz. Kalau puasa juga mampu berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib, puasanya tidak sah. Nombor 2, budak yang sudah mumayyiz, dia nak puasa, puasanya sah. Pahala tak dapat kat dia, dapat dekat waris dia, penjaga dia, orang tua dia. Yang ketiga, orang yang sudah baligh. Kanak-kanak yang sudah baligh, maka wajib berpuasa, bukan lagi sunat. Kemudian soalan yang terakhir untuk bab yang pertama ialah Lailatul Qadar. Dalam Ramadan ada satu malam yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama malam itu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ada beberapa benda di dalam syariat ini, perkara-perkara yang dicemburui oleh rasul-rasul lain dengan umat Nabi Muhammad. Ada beberapa perkara yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada rasul-rasul lain. Bukan tidak diberikan kepada umat lain, tidak diberikan perkara dan hadiah itu, anugerah itu kepada rasul lain tak dapat. Apa antara tuan-tuan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Subhanallah. Tuan-tuan, ada anak-anak di rumah, bagi tahu ke anak-anak, bulan Ramadan ni ada hadiah besar untuk umat Nabi Muhammad. Rasul-rasul lain tak dapat, nabi lain tak dapat. Nama hadiah itu Lailatul Qadar. Setiap ibadat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailun itu malam, lailatun itu juga malam. Cumanya apabila Allah sebut Lailatul Qadar,
Allah sebut perkataan lailah, tidak disebut lailun. Li'anna al-lailata tamtad atwal. Dia tatul. Dia lebih panjang. Lailah ni dia lebih panjang. Daripada maghrib itu sudah dinamakan lailah sampailah ke subuh. Maka panjang, nikmat dia sangat besar. Subhanallah. Kesemua ibadat yang dilakukan pada malam itu bernilai di sisi Allah seperti 1000 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Para ulama ada sebut dua pendapat. Lailatul Qadar ni kira malam kan tak sama setiap negara. Adakah Lailatul Qadar Malaysia sama dengan Lailatul Qadar di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah di Arab Saudi? Adakah Lailatul Qadar di Syria sama dengan Lailatul Qadar di Australia? Begitu. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, ia tu Lailatul Qadar. Dhamir tu Lailatul Qadar. Terjadi bermula dari terbenam matahari maghrib sehingga terbit fajar sadiq subuh di negara masing-masing. Maksudnya Lailatul Qadar Somalia tak sama dengan Lailatul Qadar Jepun. Lailatul Qadar China tak sama dengan Lailatul Qadar Thailand. Berbeza. Itu pendapat pertama. Yalah sebab malam tak sama. Dan nombor dua, Lailatul Qadar ni terjadi serentak. Tak kiralah di tempat itu siang ataupun malam. Itu pendapat yang kedua. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung bahagian yang kedua, muka surat 7, bab yang kedua. Pengarang kitab Ustaz Muhadir. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa. Pengarang meletakkan tajuk syarat wajib puasa. Tadi saya dah terang rukun dengan syarat. Beza rukun dengan syarat. Kedua-duanya penting. Okey, tadi kita dah buat analogi membezakan rukun dengan syarat tadi. Kedua-duanya mesti ada. Kalau tak cukup, tidak sah ibadah puasa tersebut. Tadi kita dah tengok rukun. Tadi kita dah tengok rukun, iaitu ada dua. Rukun puasa yang pertama, tahan diri daripada makan, minum dan benda-benda yang boleh membatalkan. Nombor dua, niat, tabyitun niyah, niat pada malam hari. Itu rukun. Syarat pula ada 5. Yang pertama, Islam. Semua orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah. 7 bilion manusia atas muka bumi Allah, tuan. 2 bilion je Allah pilih untuk Islam. Lagi 5 tidak Islam. Subhanallah. Maha suci Allah yang memilih kita semua untuk jadi Islam. Alhamdulillah. Nombor 1, syarat untuk membuatkan seseorang tu wajib berpuasa Islam. Maka orang kafir tidak wajib. Tetapi mereka dituntut di akhirat. Itu nanti kita tengok kalau sampai masanya perbahasan tu kita tengok. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Berakal, keluar daripada berakal maksudnya siapa yang tak wajib? Orang gila. Orang gila. Ataupun orang yang tidak berakal seperti sindrom Down. Tengok kan? Dia tidak diwajibkan berpuasa. Saya ada sembang baru semalam kan, saya ada sembang dengan satu orang, dia bela cucu dia kan, cucu dia ni sindrom lah kan, umur dah banyak belah dah tapi dia bela lah kan. Saya kata kat pakcik tu, susah tak pakcik jaga cucu ni? Dia kata susah. Saya kata kadang-kadang hilang sabar pakcik no. Dia kata ya,
susah. Dia perilaku dia semua. Sebelum beredar saya kata pak cik ni ahli syurga. Ni ahli syurga. Pak cik jaga ahli syurga. Nanti dia kenal kita di sana insya-Allah. Dan dia adalah ahli syurga. Yang tu je lah. Jadi berakal. Nombor satu Islam, yang kedua berakal. Nombor tiga baligh. Wajib puasa baligh. Kalau dah mumayyiz, adakah wajib berpuasa ketika mana seorang kanak-kanak itu sudah mumayyiz, seperti berumur 9 tahun, 10 tahun, mumayyiz, belum baligh. Adakah wajib? Mumayyiz belum wajib. Dia baligh baru wajib. Baligh baru wajib. Islam, berakal, baligh, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, mampu berpuasa. Mampu ni macam mana? Mampu ni mampu dari segi fizikal ataupun mampu dari segi syarak. Syarat wajib puasa nombor 4, mampu, dari segi fizikal iaitu sihat, ataupun dari segi mampu juga ada pecahan yang kedua iaitu dari segi syarak, iaitu tidak haid, tidak nifas. Itu mampu dari segi syarak. Jadi ada dua. Okey. Keempat, syarat wajib puasa dia adalah mampu. Seorang yang mampu, tidak terlalu tua, tidak sakit yang teruk, sakit yang tidak sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Itu mampu. Mampu maksudnya sihat dan juga tidak ada penghalang syar'i. Mani' syar'i tak ada. Nombor 5, bermukim. Ketika seorang itu mukim, maka wajiblah dia berpuasa. Sama ada merdeka atau hamba, sama syarat ni. Sama ada lelaki atau perempuan, juga sama syarat-syarat di atas, kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Di bawah tu ada sikit catatan, iaitu mampu berpuasa di sini bermaksud mempunyai kemampuan daripada segi syarak dan fizikal, macam yang saya sebut tadi. Tidak mampu dari segi syarak, apa maksud seseorang itu tak mampu berpuasa dari segi syarak? Sebab dia mengalami haid dan nifas. Dia ada mani' syar'i, penghalang syar'i, iaitu dia mengalami haid ataupun mengalami nifas. Itulah penghalang syar'i yang ada pada diri orang itu yang membuatkan dia tidak wajib berpuasa. Kemudian soal 8, tak mampu dari segi fizikal apa? Yang pertama, sakit teruk. Seperti apa ni sakit teruk ni? Sakit kronik. Yang kedua, terlalu tua. Bila saya baca semalam, tak silap saya, makcik itu berumur 107 tahun, masih lagi membaca Quran, masih lagi sembahyang 5 waktu, tak nyanyuk. Subhanallah, boleh melakukan ibadah. Sekiranya seorang yang terlalu tua, 60 belum lagi, tuan-tuan, 80, 90 terlalu tua, wallahu alam. Adakah para ulama ada qaid khas ditahdid umur yang terlalu tua ni? Tapi kalau ikut kita, uruf kita, 60 belum lagi, 80, 90. Kalau orang yang terlalu tua tak mampu berpuasa disebabkan terlalu tua, terlalu lemah tubuh dia, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian nombor 3, apa maksud tak mampu dari segi fizikal? Sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Saya pernah selepas ceramah di satu negeri di selatan tanah air, kemudian ziarah satu rumah, habis makan, mak dia nak jumpa kan. Saya pun pergi dan tengok ibu beliau, tuan rumah tu, duduk di atas katil, terlantar di atas katil, tapi boleh duduk lah. Sudah lama duduk di situ. Bila mai musim PKP ni, yang berapa minggu ni kita ni kan, ramai orang jadi tak torah, orang Kedah kata tak tentu arah, tension, macam-macam lah perkataan keluar, hasbunallah wa ni'mal wakil kan, macam-macam kataan.
Anak-anak dah jadi tak tahuan, duduk dalam rumah dia jadi boring teruk apa semua sebagainya. Saya teringat bila saya baca surat khabar, satu editor tu, satu ruangan tu, editor tu tension. Dia tulis dalam tu, dia pun jadi tak keruan, dia pun, saya termenung tengok. Yang ni orang yang ada akal, maksudnya orang yang orang kata profesional lah, orang yang profesional kan. Dia tulis dalam tu jutaan orang baca tau. Mungkin orang ni tak rasa apa, tapi saya bila baca tengok luahan dia kata dia pun tak tentu, dia tak ketahuan lah, orang Kedah kata kan, tak tahu nak buat apa dah, duduk dalam rumah boring tahap. Dia kata dah stres, boring. Waktu saya ni cerita saya ziarah orang tadi ni kan. Makcik tu tuan-tuan sekalian dah hampir 20 tahun di atas katilnya. Kita PKP sebulan. Tak tentu arah. Makcik tu dah hampir 20 tahun dan umurnya pun sudah melebihi 70 tahun. Sudah 70 tahun lebih. Umur beliau, saya tak ingat 70 ataupun 80, tapi lebih 60. Yang tu saya sangat ingat, 70 lebih ataupun 80 lebih. Hampir 20 tahun duduk di atas, tak keluar mana. Katil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu bila kita diuji oleh Allah dengan apa saja ujian, tengok mereka yang lebih besar dan berat ujian oleh Allah. Kita waktu tu kita akan insaf, kita akan rasa nikmat yang Allah bagi kita. Okey tuan-tuan sekalian, soalan yang seterusnya, puasa orang bukan Islam. Ijma' para ulama mengatakan tidak sah puasa seorang yang kafir. Walaupun dia sahur, walaupun dia niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadis, semua lengkap, tahan diri daripada makan, minum dan semua benda yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah maghrib, tetap tidak sah. Ada khilaf tak ustaz? Tak ada khilaf. Orang bukan Islam tidak sah. Yang seterusnya baligh. Baligh pula. Seterusnya soalan nombor 3. Baligh sembuh dan bermukim ketika sedang puasa. Macam ni. Ya. Jika dalam bulan Ramadan seorang kanak-kanak menjadi baligh. Kanak-kanak ni macam ni contohnya. Dalam bulan Ramadan dia jadi baligh. Contoh. Budak ni umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Dia pun bila masuk 11 Ramadan, malam tu mimpi. Esok tu 12 Ramadan dah. Esok tu 12 Ramadan. Bila malam tu dia mimpi, bermaksud dia dah baligh, bermimpi keluar air mani. Esok tu dia sudah baligh. Apa hukumnya? 1. Nombor 2, orang yang sakit tiba-tiba sembuh, sakit teruk kemudian sembuh. Apa yang dia perlu lakukan? Atau orang yang bermusafir telah menjadi mukim sedangkan kesemua mereka sedang berpuasa. Waktu tu orang lain semua sedang berpuasa. Apa depa ni nak buat 3 orang ni? Maka mereka semuanya wajib imsak, iaitu menahan diri dan tidak boleh membatalkan puasa. Macam ni sekali lagi. Satu orang kanak-kanak, bukan dia baligh malam. Kalau dia baligh malam tak ada masalah, dia puasa daripada awal. Yang ni dia baligh siang ni. Budak ni macam ni. Budak ni umur berapa pun tak kisahlah, 11 ke, 12 ke, 13 ke. Dia tidur siang, tidur bangun pukul 11 pagi. Lepas main subuh pun tidur balik, bangun pukul 11 tengok basah. Basah tu keluar air mani lah, baligh lah pukul 11 pagi. 11 pagi itu bulan Ramadan. Orang ni semua sedang berpuasa. Budak ni apa dia kena buat? Jawapan dia wajib meneruskan, dia wajib menahan diri. Bukan meneruskan puasa. Dia wajib menahan diri sama seperti orang lain, tak boleh makan, tak boleh minum sampai buka puasa. Tu nama dia menahan diri. Itu nama dia menahan diri. Bukan berpuasa. Sebab dia ni malam tadi dia tak niat. Budak ni sebab dia belum baligh. Entah dia belum baligh, jadi dia tak niat.
Dia tak niat pun malam itu. Maka esokkan harinya, kebiasaannya bila dia bangun pukul 11 12 ni dia makan lah dalam rumah dia. Tapi bila dia bangun pagi itu, pukul 11 ke pagi ke pukul 3 petang ke dia tidur, bangun 3:30 petang tu, tengok basah keluar air mani, maka budak ni wajib imsak. Apa maksud wajib imsak? Wajib tahan. Tak boleh makan, tak boleh pergi dapur apa semua, dah tak sahur tadi, semalam tak niat, tak boleh. Walaupun semalam tadi dia tak tabiitun niyah, walaupun dia tidak bersahur, dia wajib imsak. Itu keadaan pertama. Budak yang baligh ketika mana orang lain semua puasa dah. Waktu tu siang lah. Satu. Ataupun orang yang sakit teruk tiba-tiba sembuh. Orang yang dirawat sampai satu hari bulan puasa siang, tak kira lah hari ke-5 Ramadan ke, ke-17 Ramadan ke, 24 Ramadan ke, pukul berapa tu bubuh ubat apa macam biasa, duk drip air apa semua, bubuh ubat, dia pun berasa macam boleh bangun sihat. 2:30 petang. Semalam dia tak niat lah sebab dia orang yang sakit teruk, maka dia memang tak berpuasa. Semalam dia tak tabiitun niyah, pagi tadi tak sahur. Adakah dia boleh makan? Maka dia tak boleh makan dan minum, wajib imsak. Itu keadaan kedua. Keadaan yang ketiga, orang yang musafir. Kedah pi KL. Lepas tu daripada KL, bulan puasa, bulan Ramadan siang hari, bertolak daripada KL. Orang yang musafir ni dia pun bertolak daripada KL sebelum subuh. Bila dia bertolak sebelum subuh daripada KL, patah balik mai sampai sini pukul 2 petang. Dia tadi dalam perjalanan, dia boleh berbuka. Dia dibenarkan, diharuskan berbuka. Kan? Diharuskan berbuka puasa Ramadan. Maka dia pun berbuka. Bila sampai mai di Sungai Petani ni pukul 2 petang, boleh makan lagi ke? Tak boleh makan lagi. Disebabkan semua orang sedang menahan diri dan dapar diri, semua orang sedang berpuasa, dia ni juga wajib imsak. Itu soalan dia. Itu dia punya kes dia, masalah. Itu perbahasan dia. Kemudian soalan yang keempat, masuk Islam dalam bulan Ramadan. Okey, orang masuk Islam dalam bulan Ramadan. Ini masuk Islam bukan murtad. Ini masuk Islam. Murtad perbahasan lain. Siapa-siapa yang murtad, contohnya dia Islam, bila masuk bulan puasa, apa semua dia pun puasa, masuk hari ke-10 Ramadan, murtad. Duk puasa elok-elok ni pukul 9:30 pagi murtad. Wal'iyadzubillah. Murtad pukul 9 pagi. Maka batal puasa dia. Lepas tu dia bertobat. Hari esok tu dia bertobat, dia wajib qada yang kemarin. Wajib qada yang semalam. Orang Kedah kata kemarin. Yang semalam tu dia wajib qada. Entah nah? Okey, begitu. Tu orang murtad. Batal puasa dan wajib qada. Yang kita duk baca sekarang ni nombor 4, muka surat 9, dia masuk Islam dalam bulan Ramadan. Dia bukan Islam, dia masuk Islam dalam bulan Ramadan. Berapa Ramadan dia masuk Islam? 28 Ramadan. Oh sedap lah, dekat-dekat nak raya. 28 tinggal berapa hari je. Allah takdir hidayah sampai hari tu. 28 Ramadan masuk Islam. Adakah dia kena qada jika seseorang masuk Islam dalam bulan Ramadan? Maka dia wajib berpuasa bermula daripada hari berikutnya, iaitu sehari selepas dia masuk Islam dan seterusnya. Dia mula sehari lepas masuk Islam tu, dan dia tak wajib qada yang hari-hari yang lepas. Tak ada dalam ni, boleh tambah ni. Ustaz Mahathir boleh tambah dalam ni. Dan dia tidak wajib qada hari-hari yang lepas, start daripada hari nombor 1 sampai hari 27 tu. Sampai hari 28 tu. Entah dia masuk Islam 28, 29 baru dia wajib puasa. 1 sampai 28 tu tak wajib qada puasa, dan begitu juga puasa tahun 2019, 2018 juga tak wajib qada, boleh tambah sikit hukum situ. Kemudian puasa kanak-kanak, ijma' mengatakan kanak-kanak yang belum baligh tidak diwajibkan. Belum mumayyiz, baligh, 3 ni. Belum mumayyiz, baligh. Belum mumayyiz tidak sah kalau dia puasa juga. Mumayyiz sah.
baligh wajib. Ijma' mengatakan kanak-kanak yang belum baligh tidak diwajibkan melakukan apa-apa kefarduan. Dalam pada itu jumhur ulama menganggap ia baik sebagai suatu latihan sebelum baligh. Kalau puasa juga, orang yang sudah mumayyiz tadi ni, nombor 2 tadi ni, sangat baiklah untuk mengajar dia. No? Oleh itu tidak wajib bagi kanak-kanak yang belum baligh untuk berpuasa Ramadan. Ia hanya sunat untuknya berpuasa Ramadan. Kanak-kanak yang belum baligh sunat berpuasa Ramadan. Jika dia mahu berpuasa dan dia mumayyiz, maka puasanya sah. Orang tuanya yang menggalakkan kanak-kanak yang mumayyiz tadi ni, yang nak puasa, untuk berpuasa juga mendapat pahala. Ayah dapat pahala, mak dapat pahala. Maka rebutlah ibu dan ayah untuk mendapat pahala tersebut. Anak ada 6 orang, anak 3 orang, anak 8 orang. Siapa ibu dan ayah yang melatih itu, si anak tadi puasa, maka boleh pahala seperti orang yang berpuasa kepada ibu dan ayah tadi ni. Al-Imam Al-Khatib mengatakan diperintahkan berpuasa kepada kanak-kanak yang berumur 7 tahun, disuruh ketika dia sudah mampu berpuasa. Daripada umur 7, tiap-tiap hari bagi tahu kat dia, esok kita nak puasa. Daripada umur 7, ingatlah anak-anak lelaki ataupun perempuan, tiap-tiap hari gerak dia, jom sahur. Daripada umur 7. Bermula seawal dia umur 7, gerak. No, iaitu umur 7 tahun qamariyah. Iaitu lebih kurang 6 tahun 10 bulan. No, 6 tahun 10 bulan tu 7 tahun dah. 6 tahun 10 bulan umur dia, itu dah masuk 7 tahun. Entah nah, 7 tahun. Sebab cara perkiraan umur Muharram, Safar, Qamariyah dengan Hijriyah dengan Miladiyah, Syamsiyah tadi ni tak sama, no? Tak sama. Tuan-tuan sekalian, umur 7 tiap-tiap malam bagi tahu esok kita nak puasa. Umur 7 tiap-tiap malam ajak dia berniat puasa. Dan umur 7 laki-laki ataupun perempuan anak tadi, gerak dia tiap-tiap hari untuk dia bangun sahur. Setiap hari gerak dia. Setiap hari gerak dia. Tahu tak? Buatlah, pakat buat. Tirulah, patuhlah pada sunnah itu. No? Dia Nabi suruh yang tu arahan semayang, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruhlah anak kalian, arahkanlah anak-anak kalian, mulakanlah latihan solat kepada anak-anak kalian ketika berumur 7. Dan sekiranya sampai umur 10. Ni duk suruh tiap-tiap hari ni. Tiap-tiap waktu suruh semayang, tiap-tiap waktu suruh semayang, peringat untuk semayang. Sampai umur 10 nampak tak lekat juga, Nabi kata kena rotan. Tetapi bukan pada tempat yang mudarat, bukan pada kawasan muka dan kepala. Islam agama yang lengkap, yang mengajar setiap sudut kehidupan manusia. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Soalan yang terakhir, tidak wajib orang bukan Islam berpuasa. Ketika di dunia orang bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa dan dia tidak dituntut berpuasa kerana puasanya tidak sah. Walau bagaimanapun dia akan dihukum di akhirat nanti kerana dia mampu untuk berpuasa di dunia dengan cara masuk agama Islam. Maksudnya macam ni. Satu orang yang bukan Islam, dia hidup 70 tahun. Di dunia puasa tu tak wajib, tapi di akhirat berapa kali dia akan diseksa disebabkan meninggalkan Ramadan mengikut umur dia tadi ni. No? Dia tidak dituntut di dunia tetapi akan dituntut di akhirat. Kefarduan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa nas'alullah azza wa jal an yahdiyal ummah al-Muhammadiyah bil Islam. Setakat itu dulu insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.